Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Yang dimuliakan Tuan Nazir serta alijatan kuasanya, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, para tuan-tuan guru, sidang jemaah, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama di dalam masjid untuk mengadakan kuliah pada hari ini, namun dengan rahmat Allah SWT juga, kita masih lagi dapat bertemu walaupun secara online. Kita masih lagi dapat meneruskan kuliah kita walaupun secara online. Moga-moga usaha yang tuan-tuan lakukan untuk menuntut ilmu ini akan dibukakan seluas-luasnya oleh Allah SWT jalan untuk menuju syurga Allah SWT. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, keluar untuk menuntut ilmu, Allah permudahkan jalan kita menuju syurga Allah SWT. Moga-moga usaha kita yang kerdil yang kita lakukan untuk mendalami ilmu pengetahuan, untuk menuntut ilmu ini, Allah permudahkan jalan kita menuju syurga Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam suasana kita, negara kita, di sebahagian negeri yang berada dalam PKP ini, lockdown di Selangor, di Kuala Lumpur, di Putrajaya, Labuan, Sabah dan di beberapa daerah di beberapa negeri. Namun demikian, walaupun kita tidak dapat keluar untuk sembahyang berjemaah bersama, kita tidak bebas seperti waktu yang lain, kita berada di rumah, seandainya kita melakukan perkara demikian, bukan hanya kerana mentaati perintah pihak yang berkuasa, tetapi menuruti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, nascaya Allah akan berikan ganjaran pahala syahid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad, walaupun ada sedikit perbezaan sirah hadis ini, saya bacakan untuk tatapan tuan-tuan puan-puan sekalian. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, innahu kana azaban yab'athullahu ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin falaysa min rajulin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana mithlu ajri syahidin. Sungguhnya penyakit-penyakit yang mewabak, yang tersebar dalam bentuk yang ada sekarang ni, pandemik, yang meragut nyawa, tersebar di banyak negara di seluruh dunia. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahawa sungguhnya penyakit yang mewabak seperti ini adalah merupakan azab yang Allah berikan, yang Allah hantarkan kepada siapa yang Allah kendaki. Namun demikian, faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Sungguhnya ia adalah merupakan salah satu rahmat kepada orang yang beriman. Andainya kita dapat berfikir jauh, apa yang Allah tentukan, pasti ada hikmah, ada rahmat untuk kita semua.
Di mana dalam kepayahan kita lockdown, kita berada PKP ini tak dapat mendapat kebebasan seperti biasa dan penyakit mewabak di sana sini. Rasulullah SAW menjelaskan, faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan dia rahmat kepada orang yang beriman. Perhatikan, faja'alahu, maka Allah jadikan dia rahmat serta merta. Perkataan maka ni maksud serta merta. Allah jadikan dia rahmat kepada orang beriman. Dan di antara bentuk rahmat orang beriman, kita lihat penulisan hadis ini di mana Rasulullah SAW menjelaskan, falaisa min rajulin yaqa'ut ta'unu fayamkuthu sabiran fi baiti sabiran muhtasiban. Barang siapa yang berada dalam kawasan yang melanda wabak, lalu dia stay di rumah, sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar, mengharapkan rahmat kerajaan Allah SWT, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dan dia mengetahui bahawa tidak akan ada musibah yang melanda melainkan apa yang ditentukan oleh Allah SWT, illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Nascaya tindakan beliau berada di rumah ini mengharapkan dengan penuh kesabaran, mengharapkan kerajaan Allah SWT, diberikan oleh Allah SWT ganjaran syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Manakala hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bunyinya, fayamkuthu fi baladi, mereka kekal berada di negara mereka sendiri, tidak keluar negara. Mengharapkan dengan penuh kesabaran, mengharapkan kerajaan Allah SWT, Allah bagi ganjaran syahid. Marilah sama-sama tuan-tuan, puan sekalian, kita bersabar dengan ujian ini. Moga-moga Allah bagi ganjaran syahid untuk kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan 5 golongan yang aku janjikan untuk mereka jaminan rahmat Allah SWT, jaminan kerajaan Allah SWT. Saya pendekkan sebab masa terhad. Kita lihat perkara yang kelima, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, awqa'a fi baitihi fasaliman nasu, awqa'ada fi baitihi fasaliman nasu minhu wasalima minan nas. Orang yang berada di kawasan yang mewabak penyakit, awqa'ada fi baitihi, lantaran itu dia tinggal di rumahnya, stay at home, fasaliman nasu minhu, lantaran itu orang selamat daripada beliau, kerana mungkin beliau pembawa penyakit ataupun telah pun dihidapi oleh penyakit. Seorang yang menjadi pembawa penyakit, virus itu telah pun ada di dalam badannya, cuma belum lagi menjadi penyakit. Ataupun orang yang telah ditimpa penyakit, virus yang memang dah ada dan dia sudah pun ditimpa oleh penyakit ini. Jadi apabila mereka stay di rumah, orang ramai akan selamat daripada wabak yang dibawa. Ataupun wasalima minan nas, ataupun dengan cara dia stay kat rumah, dia selamat daripada wabak yang dibawa oleh orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, betulkan balik niat kita, stay at home dengan penuh kesabaran, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan kerajaan Allah SWT. Moga-moga Allah berikan ganjaran syahid untuk kita semua dan dijanjikan rahmat oleh Allah SWT, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang berbahagia, pada kuliah pagi hari ini saya akan bicarakan tentang mukjizat saintifik Al-Quran dalam bidang entomologi. Sebelum kita pergi jauh, kita lihat dulu apakah itu entomologi. Entomologi adalah berasal daripada perkataan Greek, entomon dan logos. Dua perkataan ya, entomon, logos. Entomon maksudnya serangga, logos maksudnya kajian. Jadi entomologi ialah ilmu yang mengkaji tentang alam serangga. Serangga merupakan
kelompok haiwan yang paling besar spesiesnya berbanding dengan haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang lain. Ini serangga adalah kelompok haiwan yang spesiesnya paling banyak. Tuan-tuan sekalian, spesies nyamuk ada lebih pada 500 jenis. Spesies semut ada lebih pada 800 jenis. Dan banyak spesies-spesies serangga yang lain. Sebab itulah disebutkan serangga merupakan spesies yang paling besar yang terdapat dalam kalangan kelompok haiwan. Dan apa yang saya bicarakan pada hari ini, sebelum ini kita pernah bicarakan tentang nyamuk. Kita pernah bicarakan tentang beberapa haiwan yang lain. Hari ini kita bicarakan tentang serangga spesifik tentang lalat. Rasanya ramai di kalangan kita yang tidak bergembira dengan kehadiran lalat. Kita tidak selesa dengan kewujudan lalat yang banyak. Lalat apabila datang, biasanya datang dalam kelompok yang begitu banyak. Dan lalat biasanya digambarkan dengan binatang yang kotor, kerana sering menghurung benda-benda yang kotor, najis, sampah saram ataupun benda-benda yang memang tidak enak baunya. Kemudian dia hinggap pada makanan yang kita makan, membawa segala kotoran, bakteria dan sebagainya. Dengan cara inilah bagaimana kuman boleh tersebar yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Namun demikian, di sebalik itu, lalat ada beberapa kelebihan yang ada dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita bicarakan hari ini, kita lihat kelebihan yang ada pada lalat. Tuan-tuan dan sekalian, kelebihan yang pertama yang ada pada lalat ialah pada lalat terdapat antibiotik yang amat berguna untuk merawat penyakit. Kita perhatikan kajian yang telah dibuat oleh beberapa orang doktor, insya-Allah, dan sebelum itu kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Waliullah Dahlawi dalam buku beliau Hujjatullahul Balighah, di mana beliau menjelaskan tentang apabila beliau membicarakan tentang hadis Nabi yang berkaitan dengan lalat. Saya akan bacakan hadis Nabi kemudian. Beliau menyatakan bahawa Allah menjadikan setiap spesies yang membawa racun ataupun bakteria adalah untuk menjadi imun sistem kepada dirinya sendiri. Manakala penawar yang disertakan pada haiwan tersebut bagi memastikan kelangsungan makhluk yang lain yang mungkin ditimpa oleh racun pada haiwan tersebut. Jadi perhatikan kat sini, Allah sediakan racun bakteria yang ada pada haiwan, pada lalat. Dalam masa yang sama, Allah berikan antibiotik dan penawar, racun untuk mempertahankan diri dia sendiri, manakala penawar adalah untuk mempertahankan makhluk lain daripada serangan racun tersebut. Satu kombinasi yang cukup menarik. Dan walaupun perkara ini disebutkan oleh Syekh Waliullah Dahlawi lama dahulu, namun satu perkara yang menarik yang baru ditemui oleh Dr. Jamal Hamid daripada Jabatan Mikrobiologi di College Perubatan College of Science Qasim University, College of Science Qasim University, di mana kajian yang beliau buat terhadap dua bekas sampel, dua bekas air yang dihinggapi oleh lalat. Satu bekas yang dihinggapi oleh lalat dan satu bekas lagi juga dihinggapi oleh lalat, kemudian diselamkan lalat tersebut di dalam air. Satu fakta yang menarik di mana beliau mendapati bahawa bekas yang pertama yang dihinggapi oleh lalat terdapat banyak bakteria E. coli. E. coli adalah sejenis bakteria yang banyak terdapat pada najis dan juga kotoran-kotoran. Dan bakteria yang lain yang biasa melanda manusia ataupun menyebabkan penyakit pada manusia ialah Staphylococcus aureus. Namun apa yang ditemui oleh Dr. Jamal di sini, bakteria E. coli banyak terdapat pada lalat. Lalat membawa bakteria E. coli. Lantaran E. coli ini banyak pada najis-najis dan juga kotoran-kotoran. So apabila lalat
hingga pada suatu makanan ataupun minuman ini, dia akan meninggalkan bakteria ini. Dan Dr. Jamal dapat detect bakteria E. coli ini terdapat dalam bekas yang dihinggapi oleh lalat. Manakala satu bekas lagi yang diselamkan lalat padanya, beliau menemui adanya antibiotik yang dinamakan antibiotik actinomyces, actinomyces, bakteria yang antibiotik yang dapat menawarkan bakteria E. coli. Perhatikan di sini tuan-tuan ya. Lalat membawa bakteria E. coli kerana mungkin dia hinggap di sampah-sampah, kotoran-kotoran najis-najis. Namun pada masa yang sama, padanya juga terdapat antibiotik yang dipanggil actinomyces yang dapat menetralkan bakteria tersebut. Subhanallah. Satu fakta yang cukup menarik. Kita akan kaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW nanti. Kajian yang dibuat oleh Dr. Nabihah Daesh daripada University King Saud University di Riyadh, di mana beliau menyediakan 40 bekas. 10 bekas yang pertama dihinggapi oleh lalat kemudian dihalau. 10 bekas yang pertama dihinggapi oleh lalat dan diselamkan sekali. 10 bekas yang kedua dihinggapi oleh lalat kemudian diselamkan dua kali. Dan bekas yang ketiga, 10 yang ketiga dihinggapi oleh lalat kemudian diselamkan sebanyak 3 kali. Apakah dapatan yang ditemui oleh Dr. Nabihah di sini? Yang didapati oleh beliau? Beliau mendapati bahawa bekas yang mengandungi air yang dihinggapi oleh lalat kemudian dihalau mengandungi banyak bakteria. Manakala bekas yang pertama dan kedua masih lagi terdapat bakteria tapi berkurangan. Namun bekas yang keempat, yang pertama tadi banyak bakteria, yang kedua dan ketiga agak berkurangan, dan bekas yang keempat paling kurang bakteria kerana diselamkan sebanyak 3 kali. Subhanallah, cuba perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an. Hadis riwayatkan Imam Bukhari. Apabila lalat masuk ke dalam bekas seorang kamu, hendaklah kamu selamkan keseluruhannya. Kemudian keluarkanlah dia, buangkanlah dia. Fa inna fi ahad janahaihi, sungguhnya pada salah satu sayapnya ada penawar dan pada salah satu sayapnya ada racun. Inilah yang ditemui oleh Dr. Jamal tadi, ya. Pada lalat ada bakteria dan pada lalat juga ada antibiotik. Subhanallah. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada mikroskop. Bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menjelaskan kepada kita perkara ini, sedangkan perkara ini, dapatan ini hanya ditemui pada Quran ke-20 ini? Benarlah apa yang dijelaskan oleh Allah SWT, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kepentingan lalat dalam kajian forensik entomologi. Forensik entomologi. Forensik entomologi ini ialah kajian forensik yang menggunakan serangga. Dan forensik entomologi ini kali pertama diamalkan pada kurun yang ke-13. Dilakukan oleh Sanzo pada tahun 1235 Masihi. Sanzo telah pun dipertanggungjawabkan untuk menyiasat kes pembunuhan seorang pesawah padi yang dibunuh menggunakan sabit. Tidak ada indikator untuk mengetahui siapakah pembunuh ini. Lalu Sanzo yang dipertanggungjawabkan untuk menyiasat kes ini meminta orang ramai untuk berkumpul.
dan membawa sabit-sabit mereka. Ya, pesawah padi yang biasa. Orang yang terlibat dengan sawah akan tahulah tentang sabit ni. Dulu saya belajar di UPM, Universiti Pertanian Malaysia. Sekarang dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia. Saya belajar dalam bidang sains pertanian. Jadi bidang pertanian ni memang agak rapat dengan saya. Saya graduate dalam bidang pertanian sebelum saya melanjutkan pelajaran dalam bidang usuluddin. Tuan-tuan dan sekalian, apabila Sun Tzu mengumpulkan orang ramai dengan sabit-sabit mereka sendiri, daripada situlah Sun Tzu dapat mengenali siapakah pembunuh tersebut. Apakah yang dilakukan oleh Sun Tzu yang menyebabkan akhirnya pembunuh itu mengakui bahawa beliaulah yang bertanggungjawab untuk membunuh mayat tersebut? Apa yang diperhatikan oleh Sun Tzu, apabila orang ramai berkumpul, dia perhatikan siapakah, milik siapakah sabit yang sering dihinggapi oleh lalat. Oleh kerana lalat sensitif dengan darah, walaupun sabit tersebut telah pun dibersihkan, tetapi deria yang dimiliki oleh lalat terlampau kuat dan dia masih dapat mengesan kesan darah yang terdapat pada sabit tersebut. Jadi, ada seorang yang sabitnya sering dihinggapi oleh lalat. Daripada situlah Sun Tzu dapat menjangkakan bahawa orang ini adalah pembunuhnya. Selepas selidikan soal-jawab, soalan-soalan diberikan ataupun soal jawab yang diberikan pada beliau, akhirnya beliau mengaku bahawa beliaulah yang bertanggungjawab membunuh pesawah tadi. Perhatikan bagaimana lalat digunakan sebagai indikator untuk mengesan siapakah pembunuh dalam bidang forensik entomologi. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, masih lagi juga dalam bidang forensik entomologi, tetapi dalam perkara PMI ataupun post-mortem interval. Apa dia post-mortem interval ini? Post-mortem interval ini ialah jangkaan ataupun jangkaan yang dilakukan untuk mengukur berapa lamakah mayat ini telah pun meninggal dunia. Apabila satu mayat ditemui, pihak penyiasat akan cuba menentukan berapa lamakah mayat ini telah pun meninggal dunia. Sama ada baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu dan sebagainya. Apakah indikator yang boleh digunakan untuk menjadi ukuran berapa lamakah mayat ini telah pun meninggal dunia ataupun postmortem interval ini? Tuan-tuan sekalian, apabila seseorang meninggal dunia, ada beberapa serangga yang datang menghurung beliau. Antaranya ialah semut, kumbang, lalat. Namun, di antara serangga yang paling banyak menghurung manusia, orang meninggal, ialah lalat. Lalat ni banyak jenis, ya. Lalat banyak spesies. Ada lalat langau, lalat rumah, lalat buah, lalat askar hitam. Tetapi lalat, jenis lalat yang banyak menghurung binatang ataupun manusia yang telah meninggal ini ialah jenis langau, ya, yang biasanya berwarna hijau. Dalam tempoh tertentu, lalat ini apabila dia datang, biasa ruang yang akan dihinggapi ialah bahagian mata, bahagian hidung, bahagian yang ada rongga, ya. Apa yang berlaku ialah ahli forensik akan melihat kitaran hidup lalat yang ada pada tubuh manusia ini. Lalat mempunyai kitaran hidup yang tertentu, ya. Daripada lalat dewasa yang datang menghurung, kemudian dia akan meninggalkan telur. Telur akan berubah menjadi larva, kemudian menjadi pupa, kemudian berubah menjadi lalat dewasa. Sekiranya mayat itu masih panas, berarti mayat itu baru saja meninggal dunia. Darah baru berhenti mengalir. Namun apabila mayat ini telah pun sejuk, tetapi pada tubuhnya tidak terdapat telur lalat, ini berarti mayat ini belum lama meninggal dunia. Namun sekiranya para ahli forensik mendapati pada mayat tersebut sudah ada larva atau
ada piupa, di situlah dapat dijangkakan berapa lama mayat ini telah pun meninggal dunia. Sekiranya tidak telah dapat piupa, mungkin mayat ini telah meninggal dunia selama 3 hari. Dan sekiranya piupa ini telah pun berubah, bertukar menjadi lalat dewasa, kemungkinan besar mayat ini telah pun meninggal dunia lebih daripada 5 hari. Dengan cara ini, ahli forensik dapat mengukur, dapat menjangkakan berapa lamakah mayat ini telah pun meninggal dunia dalam kes yang dipanggil postmortem interval ataupun PMI. Dan indikator yang digunakan ialah lalat. Subhanallah. Begitu besar peranan lalat ya dalam kehidupan kita. Perkara yang keempat, kepentingan lalat kepada manusia dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian. Lalat jenis bunga, lalat bunga adalah amat penting dan amat bermanfaat kepada petani, walaupun pada satu masa, pada waktu yang lain, lalat dapat membantu proses penbungaan sesuatu pokok bagi meningkatkan kadar buah, penbungaan bunga jantan dan bunga betina. Pada masa yang sama juga, lalat bunga, lavanya suka memakan serangga yang dipanggil aphid. Aphid adalah sejenis serangga yang menghisap batang dan menyedut cecair yang ada pada batang pokok, menyebabkan pokok kekeringan lalu mati. Jadi kehadiran aphid ini biasa akan menyebabkan pokok mati pucuk dan akhirnya mati secara keseluruhannya. Namun kehadiran lalat bunga, lava ni akan dapat mematikan aphid yang merosakkan pokok. Dengan ini, dengan kehadiran lalat bunga akan dapat mengurangkan kadar serangan aphid yang boleh menyebabkan kematian pada pokok. Allahu Akbar. Poin yang keempat. Poin yang kelima, kepentingan lalat untuk menjadi makanan ternakan kepada haiwan. Lalat jenis lalat askar yang berwarna hitam. Lalat ini agak panjang saiznya, berwarna hitam. Kalau tuan-tuan perhatikan, kadang-kadang tak nampak dibentuk macam lalat. Panjang, berwarna hitam, tetapi ia adalah sejenis lalat yang dipanggil lalat askar hitam. Ataupun bahasa saintifiknya ialah Hematia illucens. Hematia illucens, yang mana larva lalat askar hitam ini mengandungi kadar protein yang cukup tinggi. Dan larvanya dikumpulkan untuk menjadi makanan kepada ternakan. Sebab kadar protein yang cukup tinggi. Mungkin bagi kita, orang Islam, agak kurang biasa, agak nampak jijik, geli sebab larva ni dalam bentuk lalat kan, dalam bentuk ulat. Agak menggelikan. Namun banyak tempat dia telah pun dijadikan makanan pada ternakan, contohnya pada ikan ataupun ternakan ikan haiwan yang lain. Yang penting apa yang saya nak tekankan di sini, bahawa ada fungsi larva lalat askar hitam yang digunakan untuk menjadi makanan kepada ternakan yang dipelihara oleh manusia. Dan yang keenam ialah kehebatan lalat dari sudut enzim. Untuk makluman tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin sekalian, sidang penonton sekalian, lalat adalah di antara haiwan yang dapat menghadamkan makanan di luar perutnya. Satu fakta yang cukup menakjubkan kan? Lalat dapat menghadamkan makanan di luar perutnya. Sebagai manusia, kita makan, apabila kita makan, makanan akan kita kunyah, kemudian masuk dalam esophagus kita, ke dalam perut melalui esophagus, kemudian ia akan dihadamkan. Tetapi lalat boleh mampu menghadamkan makanan di luar perut. Bagaimanakah caranya? Apa yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Majid Az-Zindani dalam buku beliau, Tauhidul Khaliq, telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya galakkan tuan-tuan dapatkan buku ini dan baca buku ini. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Salam. Tajuknya terjemahan bahasa Melayu, Tauhid menurut Fakta Saintifik. Beliau menjelaskan bahawa lalat mempunyai rangkaian enzim yang panjang, kelenjar enzim yang panjang. Oleh itu, lalat dapat mengeluarkan
jumlah enzim yang cukup banyak. Apabila lalat dapat mengambil suatu makanan, dia akan mengeluarkan enzim yang banyak dan serta-merta enzim ini akan dapat mengubah struktur makanan tersebut secara serta-merta. Contohnya, ada gula yang diambil oleh lalat, lalat akan mengeluarkan enzim dan enzim ini akan mencairkan gula tersebut, kemudian lalat akan menyedut makanan yang telah dihadamkan oleh enzim yang berada di luar perut lalat tersebut. Dengan cara ini, lalat akan dapat mengubah struktur benda yang diambil itu secara serta-merta. Ini berarti sekiranya lalat mengambil sesuatu pada manusia, manusia tidak akan dapat mengambil kembali apa yang telah diambil oleh lalat kerana enzim yang dikeluarkan lalat tadi akan dapat mengubah struktur barang tersebut, benda tersebut secara serta-merta. Dengan begitu cepat sekali dan proses ini berlaku dalam begitu cepat di mana perkara benda tersebut berubah menjadi satu bentuk yang strukturnya berbeza dari keadaan yang asal. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, bukankah ini apa yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran? Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'afa at-talibu wal matlub. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hajj ayat 73. Wahai manusia, telah dibuatkan perumpamaan untuk kamu, fastami'ulah, oleh itu dengarlah perumpamaan ini. Perhatikan tuan-tuan, Allah menjelaskan pada kita, wahai manusia, Allah memberikan perumpamaan pada kamu, dengarlah perumpamaan ini. Apakah perumpamaannya? Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Sungguhnya apa-apa yang disembah oleh manusia selain Allah SWT adalah lemah dan tidak mampu untuk mencipta walau hanya seekor lalat. Lan yakhluqu, lan dalam bahasa Arab ni sampai bila-bila. Seolah Allah nak gambarkan akan ada satu ketika nanti manusia cuba untuk mencipta lalat. Dan diberitakan tuan-tuan bahawa ada sekelompok saintis di Rusia yang berusaha untuk mencipta lalat. Namun mereka tidak mampu untuk melakukannya. Dan Allah gambarkan 1400 tahun yang lalu. Andai kata ada manusia yang cuba untuk melakukan, tidak akan mampu. Bahkan sembahan-sembahan manusia yang dianggap sebagai Tuhan ini langsung tidak ada kuasa. Bahkan untuk mencipta makhluk yang kecil seperti lalat ini. Subhanallah. Kemudian Allah sambung lagi ayat ini. Wa in yaslubuhum dhubabu, sekiranya salaba ini merampas, mengambil. Ya, sekiranya lalat mengambil sesuatu daripada beliau, la yastanqizuhu minhu, nasib dia tidak akan mampu untuk menyelamatkannya, mengambil kembali. Lantaran apabila lalat itu ambil barang tersebut dan dia akan mengeluarkan enzim mengubah struktur barang tersebut secara serta-merta. Dan Allah sebutkan kat sini la yastanqizuhu, dia tidak akan mampu untuk menyelamatkan dia, tidak akan mampu untuk mengambil kembali sebab lalat telah pun mengubah benda tersebut pada struktur yang berbeza, di mana enzimnya mengubah struktur barang tersebut secara serta-merta. Subhanallah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh menjelaskan pada kita 1400 tahun yang lalu, sedangkan fakta ini hanya ditemui pada zaman ini. Dha'afat talibu wal matlub, lemahlah orang yang meminta dan orang yang disembah, ataupun makhluk yang disembah. Lemahlah orang yang menyembah, orang meminta pertolongan dan yang disembah. Jadi segala bentuk sembahan ini tidak akan mampu untuk melakukan walaupun hanya untuk menciptakan lalat. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini tuan-tuan ialah Allah SWT menjelaskan kat sini dalam ayat ini, apa yang diambil oleh lalat tidak akan dapat mampu untuk diambil semula oleh manusia. Dan secara saintifiknya, Al-Quran, para saintis mendapati bahawa enzim yang ada pada lalat ini akan dapat mengubah struktur barang tersebut secara serta-merta. Subhanallah. Bagaimanakah Nabi Muhammad menjelaskan perkara ini pada kita semua?
Benarlah apa Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah SWT. Tuan-tuan, perempuan, sedang bertuan sekalian, saya jelaskan 6 kelebihan yang ada keajaiban pada lalat. Yang pertama, terdapatnya antibiotik pada lalat. Yang kedua, dalam bidang forensik entomologi, apa yang dilakukan oleh Sanzu untuk mengesan siapakah pembunuh. Yang ketiga, still dalam forensik entomologi, tetapi bagaimana dalam kes postmortem interval dapat mengesan jangka masa mayat tersebut. Yang keempat, lalat dapat mengurangkan serangan efid, serangga yang merosakkan tumbuhan, lalat bunga. Yang kelima, lalat askar hitam, lavanya dijadikan makanan untuk haiwan ternakan. Dan yang keenam, kandungan ataupun rangkaian kelenjar air liur lalat yang begitu panjang menyebabkan lalat dapat mengeluarkan air liur yang banyak, dan kemampuan air liurnya mengubah suatu perkara, satu bahan yang diambil secara serta-merta yang tidak dapat diambil kembali oleh manusia. Tuan-tuan, sedang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam surah Fussilat ayat 53, Allah SWT menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertuntunkan kepada manusia, pada alam maya ini, dan juga pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka, annal haqq, Quran benar datang pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT? Wahai sidang penonton sekalian, bukankah segala fakta-fakta saintifik yang dibentangkan, banyak contoh-contoh yang kita berikan selama ini, sebelum ini, dalam video-video sebelum ini, banyak saya jelaskan tentang mukjizat saintifik Al-Quran. Bukankah semuanya ini telah menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT? Oleh itu, tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai panduan kita, bacaan kita, harian kita. Dan ingatlah pesan Ayah Iqbal, Iqra' Quran ka'annahu unzila ilaikal an. Bacalah Quran seolah-olah ia diturunkan pada kamu sekarang. Moga-moga kita mendapat pengajaran rahmat Allah daripada Allah SWT. Wallahu alam bisawab. Aqulu qali hadha wastaghfirullahalazim lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.